isyarat dari Likas di peringkat awal tadi, dan usaha-usaha untuk memperkemaskan signal dari Likas sedang giat dilakukan. Apapun, alhamdulillah kita sudah pun mendapat signal dari salah satu kamera di sana. Jadi satu percubaan cantik dilakukan oleh Bergson di sana. Oh, satu percubaan kencang tadi dari Bergson. Ya, pertamanya dia menggunakan kekuatan badan untuk melepaskan diri daripada Park Tae-soo. Kemudian dia mempunyai keyakinan yang begitu tinggi untuk mencuba menewaskan Damien Lim daripada jarak yang begitu jauh. Dan Damien Lim merebahkan badannya untuk mendapat tepisan. Sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan JDT di sana akan diambil oleh pemain muda kebangsaan Arif Aiman bersama Leandro. Hantaran ke belakang. First timer tidak menjadi. Separuh masa yang pertama baru bermula 3 minit dengan satu sepakan penjuru sudah pun memihak pasukan JDT dan melalui percubaan kencang Bergson da Silva. Pasukan Sabah malam ini menurunkan Damien Lim di gawang gol. Mereka turun dengan formasi 3-4-3. Dominic Tan, Rawilson, Gerard Gadit di back 4, di back 3. Rizal, Badrul Afendi, Park Tae-soo dan Farhan Roslan mengemudi bahagian tengah. Sabah merancang serangan di sana. Ada bentesan dilakukan ke atas Sadir Ramdhani. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sabah. Jadi satu sepakan percuma yang saya kira berbahaya untuk dihadapi oleh pasukan JDT Sadane. Ya, dan di satu kawasan yang baik untuk Sadir Ramdhani ataupun Badrul Bakhtiar. Park Tae-soo juga berada di sana. Satu permulaan yang agak menarik, Haji, di mana percubaan daripada JDT sebentar tadi, kemudian Sabah melancarkan serangan mereka pula. 3 pemain di bahagian depan pasukan Sabah yang diturunkan oleh Dato' Ong Kim Sui adalah Badrul Bakhtiar, Taiki Kagayama dan Sadir Ramdhani. Dan kini perbincangan di antara Park Tae-soo, Sadil dan juga Badrul baru saja berlaku di sana, dan nampaknya Park Tae-soo kelihatan mahu mengambil sepakan percuma pertama untuk pasukan Sabah. Aksi separuh akhir pertama TM Piala Malaysia. Farizal Malias, penjaga gol pasukan JDT, sudah pun bersedia di sana. Benteng nampaknya dibina ramai oleh pasukan JDT. Badrul nampaknya di sana, meninggalkan untuk Sadil. Membias untuk sepakan penjuru pasukan Sabah. Ya, tugas yang baik dilakukan oleh benteng JDT. Tetapi Sabah masih mempunyai satu peluang. Dan bagi saya sangat penting untuk Sabah mendapatkan jaringan awal dan juga tidak dipolosi dalam perlawanan ini. Badrul yang akan mengambil sepakan penjuru pertama Sabah pula. Badrul Bakhtiar, bekas kapten pasukan kebangsaan. Satu sepakan baik dari Badrul. Berjaya ditanduk keluar dari kawasan bahaya oleh Feroz sebentar tadi. Lontaran untuk pasukan JDT. Malam ini JDT menurunkan Farizal di pintu gol, Feroz Baharudin bersama Syahrul Saad di bahagian centre back, Matthew Davis back kanan, Kobin Ong back kiri, Nacho Insa di tengah bersama dengan Afiq Fazair serta Leandro Velasquez, Fernando Forestieri, Bergson dan juga Arif Aiman bertindak selaku penggempur utama pasukan Harimau Selatan itu. Tolakan ke depan, Nacho tidak menjadi. Badrul. Tolakan ke tepi mencari Rizal sedikit laju ke depan. Namun berlaku sedikit kekasaran di bahagian tengah tadi.
Pengadil perlawanan adalah Razlan Jofri Ali. Badro kelihatan mengalami kecederaan. Bagi Datuk Ong Kim Swee, jika kita perhatikan set ini, mereka mungkin menghadapi sedikit cabaran untuk menggerakkan bahagian tengah pasukan Sabah malam ini. Namun kita percaya bahawa perancangan yang digunakan oleh Datuk Ong Kim Swee sudah pasti mengharapkan agar Badrul dan juga Sadil dapat membuka permainan dari sebelah kiri dan kanan. Ya, sudah tentu. Dan ya, kemasukan Sadil Ramdhani kembali dalam kesebelasan utama Sabah sangat penting kerana kita boleh lihat betapa banyak perubahan yang beliau lakukan apabila dia dimasukkan menentang Kuching dan hantaran dia untuk gol Taiki Kagayama, gol kemenangan di ligas ini yang sesuatu yang begitu penting untuk Sabah dan Sadil Ramdhani. Bagi pasukan Sabah, mereka tidak dapat menurunkan Stuart Wilkin dan juga Irfan Fazail. Kedua pemain itu merupakan pemain yang dipinjamkan dari pasukan JDT ke Sabah musim ini. Dan antara 5 pemain Sabah yang cedera yang tidak dapat diturunkan pada malam ini adalah Nazirul Naim, Alto Linos, Gary Steven Robert, Embalo dan juga penjaga gol Khairul Fahmi Cekmat. Satu hantaran ke depan mencari Pak Tesu. Dia mendakwa ada tarikan yang dilakukan lawan. JDT perlu mencatatkan kejayaan kemenangan di Stadium Likas pada aksi separuh akhir pertama ini. Dan sudah tentu mereka mau membawa pulang bukan saja kemenangan namun jumlah jaringan perbezaan gol yang tinggi ya set ini. Ya, itu yang biasa dilakukan oleh JDT sejak perlawanan pertama Piala Malaysia dan ya, untuk Sabah sangat-sangat penting supaya mereka dapat belajar daripada kekalahan mereka dalam perlawanan Liga Super yang terakhir apabila mereka tewas 3-0. Arif Aiman, Bergson dan Silva. Hantaran mencari Fernando tidak menjadi. Kobinong di sana. Harimau Selatan semakin menerkam nampaknya. Leandro. Afik kembali membuka permainan untuk Matthew Davis. Nampaknya Signal sudah pun berjaya melepasi Laut Cina Selatan dengan baik. Kita sudah pun mendapat isyarat sempurna dari Stadium Likas. Sekali lagi kami ingin memohon maaf di atas sedikit kelewatan kita membawakan sepak bola separuh masa pertama aksi TM Piala Malaysia di antara pasukan Sabah menentang pasukan JDT. Sememangnya kebelakangan ini cuaca agak tidak menentu. Perubahan angin monsun tropika menghadirkan hujan, purata hujan yang lebat di rantau Asia dan juga Asia Tenggara. Sadil Ramdhani untuk Rizal Ghazali, bekas pemain kebangsaan yang saya kira mau kembali semula ke dalam pasukan Kim Pangkun. Afik, Fernando, hantaran dari Fernando Forensterion mencari Kobinong, tidak menjadi. Kobinong, pemain kebangsaan ini memberikan prestasi yang sungguh konsisten untuk JDT saat ini. Ya, antara pemain yang paling konsisten sebagai back kiri. Matthew Davis juga seorang lagi pemain yang sangat konsisten. Serangan pasukan JDT menjadi patahkan di sebelah kiri. Badrul di sana untuk Pak Tesu mencari Taiki Kagayama, namun Kobinong sudah pun mengawal pergerakan Taiki Kagayama untuk lontaran ke dalam pasukan Sabah. Jurulatih pasukan JDT dari Argentina, bekas pemain kebangsaan Venezuela, Hector Bidalgo. Dia mau
membawa kejayaan pasukan JDT di peringkat Piala Malaysia pula setelah memberikan kejayaan di peringkat Piala FA. Ada kecederaan yang dialami oleh Taiki Kagayama nampaknya, pelanggaran dengan Kobinong. Ya, mungkin ada sedikit sentuhan daripada Corbin Ong, tapi tak nampak yang seperti ia adalah begitu keras, tapi mungkin terkena satu tempat yang sensitif pada Taiki Kagayama. Apa yang menarik tentang pasukan Sabah dan JDT dalam Piala Malaysia musim lalu, mereka berada dalam satu kumpulan D dengan kedua pasukan berjaya melangkah ke peringkat suku akhir. Namun Sabah di peringkat suku akhir tewas kepada pasukan Melaka United dengan agregat 1-3. Manakala pasukan JDT berjaya menyeberangi cabaran di peringkat separuh akhir dengan menewaskan Terengganu sebelum tewas di tangan pasukan KL City pada aksi final TM Piala Malaysia 2021. Tahun ini kedua pasukan kembali bertemu pada aksi separuh akhir TM Piala Malaysia. Dua keputusan Liga Super pada musim ini memihak pasukan JDT. Mereka berjaya menewaskan pasukan Sabah di Likas dengan 2-1 dan menang 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Corbin, Syahrul, Matthew Davis mencari Arif Aiman. Oh, cantik kawalan Arif Aiman. Arif Aiman bergerak ke depan. Umpan mencari Bergson menjadi halang. Peluang di sana. Berjaya ditepis oleh Damian Lim. Masih lagi dalam masakan. Leandro. Untuk Kobinong, hantaran lintang cantik di sana. Berjadi diselamatkan oleh Badro sebentar tadi. Sekali lagi satu save yang sangat penting daripada Damian Lim. Dan, nampak seperti Arif tak akan sampai ke bola, tetapi kelajuannya benarkan dia mendapatkan bola semula. Arif Aiman untuk Bergson. JDT mengasak. Sepakan penjuru yang kedua untuk JDT. Dan ini adalah gerakan percubaan tepat yang dilakukan oleh Arif Aiman. Dia berjaya melepaskan rempatan itu, namun berjaya diselamatkan oleh Damian Lim. Ya, pantas reaksi daripada Damian Lim. Itulah aksi kedua untuk Damian Lim. Yang pertama daripada sepakan Bergson. Oh, sudah ada pertukaran awal yang mau dilakukan. Rizal Ghazali nampaknya akan direhatkan, dikeluarkan oleh Dato' Ong Kim Swee. Dia mungkin mengalami kecederaan dan ketiadaan Rizal di bahagian tengah. Apakah mungkin menjejaskan sedikit pasukan Sabah? Abdul Hanafi Tokyo, Abdul Hasim dibawa masuk. Hanafi Tokyo dibawa masuk, Rizal direhatkan. Jadi saat ini bagaimana anda melihat nampaknya dengan kehadiran Hanafi? Sabah pada aksi separuh masa pertama mereka memiliki ramai pemain yang boleh kita katakan berlatar belakangkan pertahanan. Ya, kita boleh lihat satu-satu momen yang begitu sukar untuk Ong Kim Swee kerana tidak dapat menurunkan pasukan yang terbaik. Dia perlu memberi kepercayaan kepada pemain-pemain yang bukanlah berada dalam posisi yang mereka menyukai, tetapi itu perlu dilakukan sebagai pemain. Apa-apa posisi diberikan oleh jurulatih, anda perlu cuba menyesuaikan diri secepat mungkin. Dan
Tackle daripada Nacho Insak ke atas Taika. Taiki minta. Oh, cantik. Tandukan diselamatkan, terkena parang. Satu lagi asakan. Oh, satu situasi getir mendebarkan di gawang gol JDT melalui tandukan Park Tae-soo. Satu tandukan yang baik daripada Park Tae-soo, tetapi kelajuan Farizal Malias untuk bangun semula dan berada dalam posisi yang tepat untuk menggagalkan tandukan yang seterusnya oleh Taiki Kagayama. Jadi tandukan Park Tae-soo merupakan percubaan terbaik pasukan Sabah. Dato' Ong Kim Sui, bekas jurulatih pasukan kebangsaan, menghadapi cabaran getir saya kira untuk memacu pasukan Sabah pada aksi separuh akhir pertama TM Piala Malaysia di Likas malam ini. Oh, lepas Arif Aiman bangkit semula. Peluang untuk pasukan JDT di sana. Fernando meninggalkan untuk Leandro. Dan ada tackle dilakukan ke atas Leandro Velasquez. Sepakan percuma untuk JDT. Ini merupakan peluang baik untuk pasukan JDT kerana kedudukan sepakan percuma itu agak rapat dengan pintu gol, Senade. Ya, kesilapan daripada Row Wilson memberikan bola semula kepada Arif Aiman. Kemudian tackle yang agak lewat daripada Badrul Hanafi. Badrul Afendi, minta maaf, di mana ya ini satu kawasan yang sangat berbahaya bagi Sabah. Dan Forestieri, Bergson, Leandro, Arif Aiman juga yang telah menjaringkan gol daripada sepakan percuma menentang Sabah dalam Liga Super. Banyak pilihan untuk JDT. Badrul Afendi merupakan pemain di bahagian tengah. Dia pernah menjarung jersey pasukan Sarawak. Sepakan percuma untuk pasukan JDT di sana. Fernando Forestieri dan juga Leandro Velasquez. Kedua mereka memiliki kepakaran melalui sepakan percuma ini. Leandro telah menjaringkan 5 gol di peringkat Liga Super, 1 di Piala FA dan 1 di peringkat Piala Malaysia musim ini. Manakala Fernando Forestieri menjaringkan 13 gol pada saingan Liga Super. 6 jaringan di peringkat Piala FA dan 2 jaringan di peringkat TM Piala Malaysia musim ini. Antara mereka dan Leandro sudah pun menyukat mencari arah untuk sepakan percuma mencari gol pertama. Leandro. Oh, terkena tangan. Nampaknya tindakan pemain nombor 6 iaitu Park Tae-soo, dia mungkin keluar awal. Pemain nombor 9. Yes, Farhan Roslan dia keluar awal. Ya. Saya rasa bukan kerana handball, dia akan berikan sepakan percuma itu sekali semula. Lagi, ya. Dia keluar awal meninggalkan garisan benteng yang dibina. Jadi peluang sekali lagi untuk Leandro. Sudah tentu ada strategi baru yang mau dicipta oleh Leandro Velasquez bagi mencari jaringan gol kedua pribadi beliau di peringkat TM Piala Malaysia setelah menjaringkan 5 gol di peringkat Liga Super. Kali ini untuk Fernando, terkena benteng. Jadi terlepas peluang pasukan JDT untuk mencari gol pertama. Corbin, cantik peluang dan itu dia gol. Oh, offside. Offside kata penolong pengadil 2 di seberang sana. Ini dia sekali lagi, memang jelas Bergson berada dalam kedudukan offside. Pengadil jaga garisan itu telah melakukan keputusan yang paling tepat bagi saya.
Tetapi ya, walaupun ia offside, ia adalah satu jaringan yang begitu cantik. Hantaran daripada Corbin, tandukan daripada Bergson, tetapi garisan pertahanan Sabah, mereka berada dalam satu kedudukan yang baik. Jadi jaringan tandukan Bergson dibatalkan kerana offside. Penolong pengadil satu malam ini adalah Muhammad Muazzi Zainal Abidin. Penolong pengadil 2 Muhammad Nur Razim Mustafa. Gawai keempat perlawanan adalah Zairul Madno. Lontaran untuk pasukan JDT. Dan pada perlawanan peringkat separuh akhir ini, pendekatan 2 penolong pengadil tambahan juga dilakukan. Mereka adalah Khairul Azwan Kidam dan Muhammad Syami Ismail. Match Commissioner perlawanan adalah Amir Sharifuddin Wong, kas pengadil kebangsaan, dan referi asesa Nur Anwar Abdullah Sadiq. Hantaran terlalu kuat untuk Bergson, dan Damien Lim berada dalam satu kedudukan yang baik untuk dia pantas keluar menangkap. Hantaran mencari Taiki. Menjadi tanduk keluar oleh Corbin Ong, pemain kebangsaan. Corbin. Lontaran untuk JDT. Dan Haji, jika sesuatu akan menjadi cabaran besar untuk Sabah adalah keadaan fizikal mereka, kerana mereka telah mengharungi 30 minit lebih daripada JDT dalam quarter final. Fernando Forestieri dikepung 2 pemain lawan tadi. Ada asakan yang dilakukan di sana oleh Ra Wilson. Lontaran untuk JDT. Nacho. Feroz. Malam ini Feroz bergandengan dengan Syahrul Saad di bahagian bek tengah. Nacho Ensa. Leandro. Tiada asakan ke atas Arif Aiman, kata pengadil. Sadil mencari Taiki. Taiki Kagayama. Hantaran tidak menjadi dari Taiki Kagayama. Permukaan padang juga dilihat sedikit lembab ya, sedikit basah ya Saidani, dan justru pemain perlu berhati-hati. Ya, tetapi jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat menentang Kuching City tempoh hari. Leandro. Menjadi gerakan di sana oleh Farhan sebentar tadi untuk Patesu. Hantaran untuk Farhan, tidak offside. Farhan Roslan. Hantaran lintang Farhan. Berjadi tanduk keluar oleh Feroz Baharudin. Arif Aiman. Bergson. Oh, Bergson. Percubaan Bergson. Berjaya ditepis oleh Damien Lim. Oh, sungguh berbahaya striker peledak utama Harimau Selatan ini. Ya, kepantasan dia untuk melepasi 2-3 pemain pertahanan Sabah, dan Damien Lim sekali lagi dia mengekalkan fokus sampailah saat yang terakhir. Ketakasan yang sudah pun dipamerkan oleh Damien Lim, mengambil alih tugas dari Khairul Fahmi Cekman ataupun Apek. Setakat ini dia telah melakukan 2
tindakan menyelamat yang kemas. Sepakan penjuru ketiga untuk JDT di separuh masa yang pertama. Satu memihak pasukan Sabah. Leandro yang mengambil sepakan ini. Oh, cantik. Bekson. Dikeluarkan Pak Tesu. Syahrul ke tepi. Arif Haiman sudah pun berada di sebelah sini. Leandro. Apakah dia mahu melakukan percubaan dari sudut itu, Ustaz Ade? Tengok daripada gerak badannya ya. Percubaan daripada Bergson berjaya dihalang oleh Pak Tesu yang berada di hadapan saja Damian Lim. Tapi nampak seperti Damian Lim pun sudah bergerak dengan pantas. Jika ia terlepas, dia akan berada di situ untuk menghalang. Nacho Insa. Afiq Fazail. Fernando Forestieri cuba melakukan turning, namun ada halangan yang dilakukan oleh Dominic. Sepakan percuma diberikan. Ya, satu turning yang baik. Ya, ada sentuhan. Mungkin juga Forestieri telah jatuh dengan terlalu mudah. Sepakan percuma nampaknya akan diambil oleh Leandro. Dan saya rasa ini sesuatu yang perlu dipikirkan oleh Dato' Ong Kim Swee dan juga pemain-pemain Sabah. Sudah beberapa kali kita lihat mereka memberikan sepakan percuma di kawasan yang agak berbahaya kepada mereka sendiri. Kedudukan bola agak jauh dari pintu gol, namun sebarang kemungkinan boleh berlaku. Leandro di sana. Leandro terkena benteng. Fernando Forestieri membuka permainan untuk Matthew Davis. Hantaran itu cantik. Sedikit kuat. Afiq Fazail di sana. Kobin diasak oleh Taiki Kagayama. Syahrul membuka permainan untuk Arif Haiman. Arif Haiman di sana. Nacho. Separuh masa yang pertama sudah pun berlangsung 30 minit. Aksi separuh akhir pertama TM Piala Malaysia di Stadium Likas ketika ini. Oh, cantik dari Forestieri. Satu sepakan lencong cuba dilakukan oleh Fernando Forestieri. Bekas pemain skuad remaja bawah 21 tahun Itali. Ya, pantas daripada Forestieri. Pergerakannya memaksa pemain Sabah untuk mengikut pemain yang buat larian. Dia bawa semula ke sebelah kanannya. Idea yang baik. Damian Lim semakin menerima asakan, namun dia sudah pun memberikan persembahan cemerlang. Sekurang-kurangnya menyelamatkan 2 kali percubaan bahaya dari pasukan JDT, biarpun tewas sebentar tadi melalui tandukan Bergson, namun kedudukan Bergson offside. Gol itu tidak dikira. 68% JDT menguasai permainan ketika ini. Sabah sudah pun kehilangan Rizal Ghazali di separuh masa pertama kerana kecederaan. Hanafi Tokyo dibawa masuk. Terus Leandro. Sabah kelihatan menanti serangan. Offside, kedudukan Bergson. Sambil itu Rawilson Batwil kelihatan memberikan isyarat agar rakan-rakannya lebih marah ke depan.
Dan kedudukan tadi jelas memperlihatkan Bergson berada dalam situasi offside. Chairman Lim, penjaga gol berusia 25 tahun. Peratus penguasaan yang tinggi ditunjukkan oleh pasukan JDT setakat ini. Separuh masa yang pertama berbaki lebih kurang 13 minit lagi. Masih belum ada jaringan di Stadium Likas. Lepas Foresteri, Arif Aiman. Arif Aiman mencari ruang. Percubaan dilepaskan dan itu dia gol. Satu ledakan panjang dilakukan oleh Arif Aiman, pemain muda paling bernilai. Arif Aiman membuktikan kehandalannya melalui sepakan jarak jauh. Ya, walaupun dia berada dalam satu situasi di mana memang ramai pemain pertahanan Sabah berada di hadapannya, dia kurang pilihan untuk memberi hantaran, tetapi walaupun mempunyai ramai pemain, tetapi masih mempunyai keyakinan untuk melepaskan rembatan dengan kaki kirinya. Tetapi dia menunggu masa yang paling sesuai untuknya. Saya rasa ada kuesan daripada salah satu pemain pertahanan Sabah. Tetapi ya, ini keyakinan seorang pemain yang kita katakan berpotensi tinggi, tetapi dia sedang menunjukkan potensi tersebut pada setiap perlawanan yang dilalui. Ini merupakan gol pertama Arif Aiman pada saingan TM Piala Malaysia. Gol yang sedikit memberikan kejutan kepada Dato' Kim Swee. Pasukannya cuba memberikan tentangan dan mereka turut memiliki beberapa peluang, antaranya melalui tandukan Patih Su. Namun sedikit kawalan di bahagian benteng. Sambil itu Dato' Kim Swee tidak berpuas hati dengan pengadil perlawanan. Kita tidak pasti apakah yang membuatkan Dato' Kim Swee berang. Namun jaringan yang dilakukan oleh Arif Aiman itu dilihat bersih dari jarak jauh. Saya rasa Haji, mungkin ada satu insiden sebelum itu yang kita tak dapat lihat. Ada tolakan ke atas pemain lawan dilakukan oleh pemain nombor 13 Badrul Afendi ke atas Leandro. Dan Badrul perlu berhati-hati kerana dia sudah pun menerima kad kuning. Ini dia sekali lagi. Ini tidak perlu daripada Badrul Afendi. Sebenarnya dia sepatutnya lebih mengetahui dia sudah mempunyai kad kuning. Dan insiden-insiden seperti ini boleh menghukum dirinya. Mungkin agak bernasib baik yang pengadil tidak memberikan kad kuning yang kedua. Kerana dia sudah menangis sepakan percuma. Saya rasa tak perlu ada reaksi. Satu perkara yang perlu juga diberi perhatian oleh pemain kedua pasukan adalah untuk mengelak menerima kad kuning pada aksi separuh akhir yang pertama ini. Kita saksikan sekali lagi bagaimana kedudukan Bergson mungkin berada dalam posisi offside ketika Arif Aiman melepaskan rembatan, namun dia tidak terlibat dalam pergerakan itu. Dan saya kira mungkin laluan pergerakan kelecekan Arif diberi perhatian oleh pengadil. Taiki, cantik antara lintang Taiki. Peluang untuk Sabah. Satu percubaan kencang dilakukan oleh Badrul Afendi.
Sabah cuba bangkit melalui satu hantaran lintang cantik yang dilakukan oleh Taiki Kagayama. Ya, jika mahu menunjukkan reaksi, inilah cara untuk menunjukkan reaksi, dan kali ini reaksi yang positif daripada Badrul. Dan pergerakan Sabah, dah lama mereka tak dapat satu serangan, dan Badrul mengakhirkannya dengan percubaan yang tak jauh. Lebih meyakinkan. Aura perlawanan ini sudah pun saya kira berada pada kedudukan sebenar aksi seperingkat separuh akhir saingan TM Piala Malaysia. Dengan kedua pasukan semakin memberi persembahan terbaik, namun kedudukan semasa JDT mendahului Sabah 1-0 melalui jaringan Arif Haiman pada minit ke-34. Jika dilihat dari segi barisan pemain yang dimiliki oleh pasukan Sabah pada aksi separuh akhir yang pertama ini, seperti yang kita katakan, mungkin sedikit tekanan yang dimiliki oleh pasukan mereka. Namun saya percaya pemain-pemain lain yang diturunkan sudah pun bersedia untuk membawa The Rhinos menuju ke pentas final. Peluang masih terbuka luas. Afiq Fazail, Feroz Baharudin menunjukkan persembahan mantap di bahagian pertahanan JDT kebelakangan ini. Dia merupakan bekas pemain remaja kebangsaan skuad bawah 18 tahun Malaysia. Matthew Davis, Bekson, umpanan mencari Matthew Davis tidak menjadi. Saya rasa apa yang Sabah sedang lakukan adalah sangat-sanat tepat. Walaupun mereka tidak banyak menyerang seperti kita lihat mungkin 15, 20, 25 minit yang pertama, tetapi mereka saya rasa sedang melalui untuk cuba tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Apabila JDT masuk ke kawasan mereka, di situlah mereka mula menekan dengan lebih pantas dan memilih momen yang paling sesuai untuk melakukan serangan. Dikeluarkan jauh oleh Nacho tadi. Dikawal oleh Pak Tesu. Ada Sakan. Nadir memberikan lontaran ke dalam untuk JDT. Pak Tesu mendakwa Arif mengasak menolak beliau. Nampak seperti satu foul, tetapi pengadil tidak lihat seperti itu. Separuh masa yang pertama berbaki 5 minit. Ada tarikan dari Taiki Kagayama ke atas Kobinong. Sabah melepasi saingan pusingan 16 ke atas pasukan UiTM. Menang 2-1 di peringkat pusingan pertama dan seri 1-1 pada perlawanan pusingan 16 yang kedua. Sabah menghadapi perjuangan yang agak getir ketika menentang Kuching City, namun berjaya melangkah dengan keputusan agregat 2-1 untuk tampil di peringkat separuh akhir TM Piala Malaysia musim ini. Manakala pasukan PJ City melepasi peringkat pusingan 16 dengan menewaskan PJ City, dan mereka mendapat kejayaan besar di peringkat suku akhir dengan kejayaan agregat 8-0 ke atas Kelantan. Satu kedudukan berbahaya. Saya kira Damian Lim dia agak berang dan seakan mendakwa ada sikuan yang dilakukan, sesuatu dilakukan oleh Arif Aiman. Namun saya melihat mungkin ada sedikit sentuhan dari kaki yang tidak disengajakan oleh Arif Aiman. Ya, mungkin di saat yang terakhir daripada
Arif Aiman. Tapi sekali lagi reaksi daripada pemain-pemain Sabah ketika ini memang ada sentuhan daripada Arif. Ada sedikit pijakan saya kira. Kita tidak pasti apakah itu niat yang mau dilakukan oleh Arif Aiman, dan layangan kad kuning dikeluarkan kepada Damien Lim di atas refleksi amarahnya tadi. Damien Lim merupakan anak saudara kepada dua bekas pemain kebangsaan dan juga penjaga gol kebangsaan, iaitu anak saudara kepada Lim Chuan Chin dan juga pengendali pasukan Perak musim ini, Lim Tiong Kim. Dia membantu pasukan Negeri Sembilan muncul juara Liga Premier dan memilih mewakili pasukan Sabah pada musim ini. Tinggal 2 minit lagi untuk tamat di separuh masa yang pertama. JDT perlu membawa bekalan selesa menjelang aksi separuh akhir yang kedua di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada 21 November nanti. Najib. Afrika untuk Forestieri. Corbin untuk Afiq Fazail. Dominic mengekang kemarahan Afiq Fazail. Dominic Tan turut tercalon dalam senarai antara 10 pemain pertahanan terbaik dalam anugerah bola sepak kebangsaan. Arif Aiman juga tercalon dan ramai pemain-pemain JDT juga berada dalam senarai pencalonan mengikut posisi mereka. Hector Bidaglio dan juga Dato' Kim Sui tersenarai dalam 10 pemain jurulatih pencalonan jurulatih terbaik. 2 minit masa yang dilanjutkan. Signal menghadapi sedikit gangguan. Sadir Ramdhani, pemain kebangsaan Indonesia, bekas pemain Sri Pahang. Dia kelihatan mengasak Fernando Forestieri. Yang penting sekali untuk cara pengadil mengawal permainan, tidak boleh membenarkan pemain-pemain punya reaksi seperti ini kerana kemungkinan itu boleh menambah panasan dalam tackle-tackle yang akan dilakukan. Sebenarnya beraksi di peringkat separuh akhir akan menghadirkan suasana yang sedikit tegang, dan di sinilah saya kira kekuatan mental yang perlu dimiliki bukan saja oleh pemain, malah pegawai-pegawai jurulatih. Badro. Oh, back pass cantik dari Sadir Ramdhani tadi. Pak Tesu. Farhan. Untuk Pak Tesu. Lontaran ke dalam diberikan pengadil. Mereka beraksi dalam 1 minit pertama, 2 minit masa tambahan. Agak ramai penyokong-penyokong dari Rose berada di Stadium Likas untuk mengiringi perjuangan pasukan mereka. Dan sudah pun berakhir separuh masa yang pertama. Satu permainan sengit dipamerkan oleh kedua pasukan dengan Arif Aiman meledak pada minit yang ke-34
untuk memberikan gol pertama pasukan JDT. Perlawanan di antara kedua pasukan berlangsung dalam keadaan yang agak dramatik. Namun pengadil perlawanan Razlan Jofri Ali berjaya mengimbangi permainan separuh masa yang pertama di Stadium Likas pada aksi pertama separuh akhir TM Piala Malaysia. Untuk kedua pasukan menamatkan aksi separuh masa yang pertama dengan Sabah ketinggalan 0-1 di tangan Johor Darul Takzim. Kita berehat dulu seketika. Bekas penjaga gol Sabah Khairul Azman Muhammad. Amri berusia 41 tahun waktu ini. Dalam konteks antara pemain paling senior dalam Liga Bola Sepak Negara 2022, dia merupakan pemain yang kedua paling senior. Yang paling senior adalah pemain Kuching City Ramesh Lai Bunhuat yang berusia 42 tahun. Bermula aksi separuh masa yang kedua. Perlawanan yang pertama peringkat separuh akhir TM Piala Malaysia. Jadi dua pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Sabah. Dan pertukaran Badrul saya kira merupakan sedikit kejutan ya, Amri, dari Dato' Ong Kim Swee. Ya mungkin ya kerana kecederaan. Ada satu pertembungan di separuh masa yang pertama. Ini penglibatan Amri Yahya yang pertama dengan satu kekasaran ke atas Feroz Baharudin. Tetapi ya, memang mereka akan merasai kehilangan Badrul Bakhtiar. Tetapi Amri Yahya adalah seorang pemain yang sangat berpengalaman dan boleh melakukan kejutan terhadap pemain-pemain JDT dengan kemungkinan percubaan jauhnya, dengan hantaran yang liciknya. Matthew Davis. Untuk Leandro. Mencari Arif Aiman, namun telah pun dikawal tadi oleh Park Tae-su. Leandro jadi sekat oleh Park Tae-su sekali lagi. Ada sedikit kekasaran di sana. Dan Bekson dilayangkan kad kuning. Agak lewat daripada Bergson, kakinya agak tinggi. Dua pertukaran yang dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee. Di separuh masa pertama tadi dia terpaksa merehatkan Rizal Ghazali yang mengalami kecederaan dan turut merehatkan Badrul Bakhtiar. Sebaik bermula separuh masa yang kedua, ekoran kecederaan mungkin yang dialami oleh Badrul. Dato' Ong Kim Swee merupakan pemain ataupun jurulatih yang pernah menyarung jersey pasukan Sabah pada satu ketika. Dan hanya kejuaraan Piala FA dan Piala Liga yang pernah dijulang bersama Sabah oleh Dato' Ong Kim Swee. Namun dia ingin membawa Sabah semula ke pentas final Piala Malaysia. Dato' Ong Kim Swee mengakhiri kariernya selaku pemain bersama pasukan Sabah pada musim 1997. Dia juga rekod statistik Dato' Ong Kim Swee menyaksikan dia pernah mengalami kecederaan ketika menentang pasukan Perlis. Oh, satu gerakan cantik Arif Aiman di sana. JDT menggasak peluang di sana. Oh, sayang. Kobinong sudah pun menanti, namun Foresteri di sana. Dia mau menyambar lebih awal peluang yang sudah pun terhidang dimiliki oleh pasukan JDT.
Ya, sayang sekali satu hantaran yang begitu sempurna daripada Arif Aiman. Jika kita lihat reaksi Arif Aiman, dia sudah tentu mahu bola itu berakhir di kaki Corbin Ong, di mana saya rasa dialah yang mempunyai satu peluang yang lebih baik. Tetapi Forestieri sebagai seorang penyerang, seorang yang mahu menjaringkan gol, dia memang akan cuba untuk mendapatkannya. Arif Aiman tadi sudah pun berjaya menewaskan Gerald Gadit. Bek kiri pasukan Sabah. Dan tugas kapten kini digalas oleh Wilson Batwil. Baktesu untuk Taiki. Pelarian atas yang dilakukan oleh Abdul Hanafi Tokyo tidak menjadi untuk menerima umpanan Taiki Kagayama tadi. JDT belum melakukan pertukaran. Hector Bidoglio mengekalkan kesebelasan pertama. Oh, cantik back heel yang dilakukan oleh Leandro. Cantik kawalan Arif Aiman. Namun Pak Tesu sudah pun berada di sana. Oh, ada tolakan. Bagaimana? Pak Tesu. Gerakan yang cantik daripada JDT. Sabah cuba untuk cerdik keluar daripada kawasan mereka sendiri, tetapi mereka lupa yang akan mempunyai tekanan yang pantas daripada pemain-pemain JDT. Forestieri yang cuba menyelamatkan bola daripada keluar. Ini nampak seperti penjaga garisan yang lebih nampak. Sudah 4 musim Pak Tesu bersama pasukan Sabah. Pemain yang sudah pun menambat hati peminat-peminat skuad The Rhinos. Dan Pak Tesu juga dilaporkan sudah mendandangi kontrak awal bersama pasukan Sabah untuk tempoh 2 tahun lagi. Oh, Bekson di sana. Bekson mencari ruang. Satu kawalan ketat diberikan oleh Dominic Tan ke atas Bekson. Sadil. Umpanan mencari Amri tidak menjadi. Syahrul Mara ke depan. Forestieri untuk Bekson. Peluang untuk Leandro. Arif Aiman. JDT mengasak. Namun kawalan ketat diberikan oleh Gerald Gadit. JDT kelihatan meneruskan penguasaan tempo permainan mereka. Leandro. Matthew Davis. Arif Aiman mencari Leandro. JDT semakin mendekat. Mereka semakin dekat. Forestieri. Afik. Menjadi kawal oleh Taiki. Ramai pemain-pemain pasukan Sabah turun. Oh. Feroz dan juga Amri bertembung dan Amri kelihatan cuba kelihatan mengasak Amri, dan layangan kad kuning nampaknya dilayangkan kepada Feroz Baharudin. Dan dengan layangan kad kuning itu bermakna Feroz sudah mengutip 2 kad kuning dan dia tidak dapat beraksi di separuh akhir yang kedua nanti. Ya, dan sekali lagi, banyak kali kita lihat reaksi daripada pemain-pemain Sabah. Pada masa yang pertama, Damian Lim. Ini daripada Amri pula. Memang satu tackle yang dihukum dengan kad kuning. Amri dikeluarkan oleh Syahrul Saad. Dominic.
Hantaran mencari Amri. Farizal keluar. Amri tadi ditenangkan oleh Kobinong. Saya kira satu sikap terpuji yang dipamerkan oleh Kobinong dengan mententeramkan Amri Yahya tadi. Ya, saya rasa memang sangat diperlukan, kerana jika lihat daripada reaksi Amri Yahya, mungkin itu boleh menyebabkan sesuatu yang lebih teruk untuk Amri. Dan Kobin perlu, walaupun ada nampak sedikit kekerasan daripada dia nak menghalang Amri, tetapi mungkin ia boleh lebih teruk untuk Amri jika tidak berlaku. Kobinong, Matthew Davis, Syahrul Saad dan Dominic Tan bagi pasukan Sabah adalah antara senarai 10 pemain pertahanan terbaik dalam anugerah bola sepak kebangsaan musim ini. Kita tunggu siapakah yang akan memenangi senarai pemain-pemain ataupun posisi-posisi dalam anugerah bola sepak kebangsaan. Proses undian yang akan ditentukan oleh semua ketua jurulatih untuk memilih pemain-pemain pada posisi mereka dan juga kapten. Forenteri cantik untuk Bergson. Bergson, penalti. Ada sentuhan yang dilakukan oleh Rawilson Batuel ke atas Bergson. Razlan Joffrey Ali tidak teragak-agak mengisyaratkan sepakan penalti untuk JDT. Kita saksikan sekali lagi bagaimana ada tolakan di sana dilakukan oleh Rawilson Batuel. Ya, memang ada sentuhan daripada Rawilson ke atas Bergson, tetapi daripada penglihatan saya yang hantaran tersebut nampak seperti mungkin Bergson dalam posisi offside. Mungkin sukar untuk katakan, tetapi mungkin bagi saya rasa macam dalam posisi offside. Tetapi selepas itu, ya memang kita tak boleh nafikan bahawa ada sentuhan daripada Rawilson. Jadi mungkin sudut yang berbeza. Inilah sudutnya, di mana saya rasa di sini, yes, mungkin dia berada dalam posisi offside sedikit saja. Mungkin kedudukan penjaga garisan tidak selari. Tetapi ya, walaupun itu sepatutnya dibawa balik semula untuk sepakan percuma kepada Sabah, tetapi Rawilson selepas itu telah melakukan tolakan, sentuhan ke atas Bergson. Oh, kad kuning dilayangkan kepada Amri Yahya. Apakah Amri dia kelihatan apa boleh kita katakan di sana Saidani, apakah merosakkan kedudukan spot penalti? Ya, kerana kemungkinan itu sesuatu yang apabila seorang pemain mengambil penalti, mereka memijak kaki mereka di situ, mungkin mereka boleh tergelincir. Tapi ini Amri, seorang pemain yang sangat berpengalaman. Dia perlu tahu dia telah melakukan kesilapan di situ dan sudah diterima kad kuning. Dan ya, masih beremosi terhadap pengadil. Dan Sabah tidak mahu kehilangan pemain ketika situasi seperti ini. Mungkin JDT akan menambah jaringan. Bergson da Silva mencari jaringan yang ke-45. 44 jaringan sudah pun diterjemahkan untuk Harimau Selatan. Bergson diselamatkan oleh Damien Lim. Sepakan kencang itu berjaya diselamatkan. Ya, satu save yang sangat-sangat penting daripada Damien Lim ketika nampak seperti JDT akan menambah derita Sabah, tapi Damien Lim menyelamatkan keadaan seketika. Satu save yang begitu baik daripada Damien Lim, dan kemudian dengan sedikit nasib bola telah melantun ke dalam tangkapannya untuk menangkap kemas dengan tangkapan yang kedua.
ia bukanlah satu penalti yang lemah. Ia kuat daripada Bergson. Ketepatannya adalah sempurna, tetapi lebih sempurna adalah Damien Lim yang melayangkan badan ke sebelah kanan dan dapat menghalang sepakan penalti Bergson da Silva. Sungguh dramatik aksi sepakan penalti tadi yang diselamatkan oleh Damien Lim. Dan Damien Lim ketika ini mengalami sedikit kecederaan, permainan terhenti seketika. Penjaga gol simpanan pasukan Sabah malam ini adalah Muhammad Ramzi Mustaqim. Saya kira tindakan menyelamat Damien Lim tadi sudah tentu sedikit sebanyak melonjakkan semangat perjuangan kepada rakan-rakannya yang lain. Itu memang perlu untuk rakan-rakan yang lain. Mereka perlu mengambil keyakinan daripada save yang dilakukan oleh Damien. Mereka perlu bangkit semula dan itulah saat yang paling sempurna untuk mereka mendapatkan keyakinan tersebut. Damien Lim merupakan man of the match ketika berlawanan menentang Kuching City. Dia melakukan banyak tindakan menyelamat, mengawal gawang gol pasukan Sabah dengan begitu baik sekali. Kecederaan yang dialami oleh Khairul Fahmi Cik Mat menyaksikan Damien Lim semakin diberi tugas. Berlaku sedikit kekasaran ke atas Arif Aiman. Pemain nombor 5 di sana adalah pemain skuad bawah 23 tahun kebangsaan Gerald Gadit. Gerald Gadit, pemain berasal dari Tenom, Sabah. Pemain yang berada dalam skuad Brad Maloney. Daripada tackle tersebut, saya tak tahu mengapa Gerald mempunyai sikap seperti itu selepas tackle telah dilakukan. Ia adalah foul. Aksi peringkat separuh akhir mempamerkan corak permainan berintensiti tinggi. Gerald Gadit dilayangkan kad kuning. Bek kiri pasukan Sabah. Matthew Davis akan mengambil sepakan percuma. Leandro malah mencari Forestieri, tidak menjadi. Forestieri bertungkus lemos untuk mengekang kawalan bola. Taiki di sana. Farhan. Sadir Ramdhani masih lagi dalam kawalan. Sadir Ramdhani mencari rakan. Oh, satu turning yang baik dilakukan oleh pemain gantian. Hanafi masuk. Sepakan percuma untuk Sabah. Feroz tadi, apakah bola terkena tangan ataupun tackle yang dilakukan oleh Feroz tadi membawa sepakan percuma untuk Sabah ni? Terkena tangan. Satu larian yang sangat baik daripada Hanafi Tokyo. Dan kita boleh lihat apabila dia memusing Corbin Ong terus melakukan larian bersama bola, walaupun lantunan bola agak janggal bagi dia tetapi masih berada dalam kawalannya. Dan memang nampak tangan Feroz Baharudin terkeluar. Sadir Ramdhani akan diberikan tugas untuk mengambil sepakan percuma ini nampaknya. Dia merupakan pengambil sepakan percuma yang bermutu. Larian kencang serta keupayaan mengambil sepakan percuma merupakan antara senjata kekuatan Sadir Ramdhani, pemain kebangsaan Indonesia yang berusia 23 tahun, kelahiran Raha, Indonesia. 2019 dia menyarung jersey pasukan Seri Pahang dan kini
bersama The Rhinos. Sadir Ramdhani. Dia melihat tepat ke gawang yang dikawal oleh Farizal Malias. Sadir ditampan dengan baik oleh Farizal Malias. Sepakan penjuru untuk pasukan Sabah. Ya, percubaannya baik daripada Sadir, tetapi terlalu dekat kepada Farizal yang tidak perlu melayangkan badan, hanya sedikit pergerakan tetapi melakukan yang secukupnya untuk memastikan bola tidak masuk golnya. Sepakan penjuru yang kedua untuk pasukan Sabah. Sambil itu pengadil perlawanan Razlan cuba mententeramkan kawalan di kalangan para pemain di depan pintu gol. Amri, tandukan tipis. Leandro cuba melakukan clearance. Baktesu di sana berjadi rebut. Ditenangkan oleh Forestieri. Untuk Bergson. Oh, advantage diberikan dan tidak, saya kira kali ini Dominic dilayangkan kad kuning. Tindakan pengadil memberikan advantage pada tackle pertama merupakan satu keputusan yang tepat. Ya, namun tidak pada tackle yang kedua, Senade. Ya, yang pertama daripada Hanafi Tokyo itu tidak dilayangkan kad kuning, tetapi yang kedua daripada Dominic Tan itulah yang mencabar kesabaran pengadil. 2 kali berturut-turut. Nacho antara jauh untuk Arif Aiman. Arif Aiman di sana. Leandro, percubaan Leandro. Percubaan jarak jauh dari Leandro Velázquez. Bekas pemain remaja skuad bawah 20 tahun Argentina ini merupakan perancang dan peledak utama yang dimiliki oleh JDT. Sudah 7 gol dijaringkan oleh Leandro untuk JDT musim ini. 5 di peringkat Liga Super. Sadil diasak oleh Matthew Davis. Sepakan percuma untuk Sabah. Perlawanan sudah pun berarak ke minit 66. JDT kekal mendahului 1-0. Saya kira JDT perlu membawa pulang kelebihan jaringan ke atas Sabah pada aksi separuh akhir yang pertama ini. Dan sekiranya Sabah berjaya mengekalkan kedudukan jaringan hingga tamat permainan, separuh akhir yang kedua pasti berlangsung sengit. Afiq Fazail. Kobinong. Larian dari Kobinong. Dikawal oleh Badrul Afendi. Ya, sangat penting daripada Badrul Afendi kerana sudah mempunyai kad kuning. Ia perlu timing yang paling tepat olehnya dengan tackle tersebut. Nampaknya Badrul Afendi mengalami kecederaan melalui tackle yang dilakukan ke atas Kobinong. Apakah Dato' Ong Kim Swee akan melakukan satu lagi pertukaran pemain? Badrul biarpun sudah pun mengutip satu kad kuning, namun dia mempamerkan mengawal bahagian midfield pasukan Sabah dengan baik setakat ini. Pemain berusia 29 tahun, bekas pemain Sarawak. Ya, dan inilah cabarannya untuk Dato' Ong Kim Swee, di mana dia ada pemain yang tidak banyak beraksi di dalam Liga Super. Mungkin match fitness tak ada di situ, dan dia juga mempunyai pemain-pemain yang telah bermain 120 minit tempoh hari. Dan kelihatan tadi juga Azhar Haras Arman, pemain muda.
juga dipersiapkan oleh pasukan Sabah untuk dimasukkan sebentar nanti. Feroz, Syahrul, sedikit kuat hantaran Syahrul untuk Leandro. Cerau Gadit yang melakukan lontaran, pemain remaja kebangsaan. Nacho, Feroz, Kobinong, Feroz Baharudin. Dia sudah pun secara keseluruhan berada dalam kutipan 2 kad kuning, namun di separuh akhir yang kedua dia tidak dapat diturunkan nanti. Gerakan Afiq Fazail dikawal oleh Hanafi Tokyo. Sepakan penjuru untuk pasukan JDT. Ada terjahan tolakan yang dilakukan oleh Hanafi Tokyo. Leandro kelihatan akan mengambil sepakan penjuru ini. Leandro Velázquez, pemain berusia 33 tahun, kelahiran Argentina. Forestieri, ada simulasi yang dilakukan oleh Fernando Forestieri. Ya, ketika dia mempunyai lebih masa dan ruang, dia mengambil keputusan untuk membawa bola ke dalam dan kawalannya tidak sempurna. Dia sedikit off balance nampaknya. Permainan sudah masuk minit ke-71 ketika ini. JDT masih lagi mendahului 1 gol kosong. Sabah memberikan tentangan sengit di peringkat separuh akhir pertama TM Piala Malaysia di Stadium Likas. Bekson, Forestieri, esok akan berlangsung satu lagi aksi separuh akhir pertama di antara pasukan Selangor menentang pasukan Terengganu di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Itu juga merupakan satu perlawanan yang sengit yang diramalkan akan berlaku di antara kedua pasukan. Pasukan manakah nantinya akan melepasi peringkat separuh akhir aksi TM Piala Malaysia musim ini untuk bertemu di pentas akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil nanti. Lepas Arif Aiman cantik. Arif Aiman bersama nanti di tengah. Kuisan. Clearance dilakukan oleh Taiki sebentar tadi. Menjadi rampas oleh Sadir Ramdhani. Dikejar oleh Matthew Davis. Lepas Sadir Ramdhani Amri menanti. Satu tackle kemas dilakukan oleh Feroz Baharudin. Layangan kad merah untuk Feroz Baharudin. Feroz Baharudin, pemain muda benteng pertahanan JDT, mengutip kad kuning yang kedua pada perlawanan ini untuk layangan kad merah. Pada mulanya saya nampak ia adalah tackle bersih daripada Feroz Baharudin, kerana apabila dia melakukan terjahan, ada sentuhan daripada bola daripada Sadir Ramdhani. Yes, dia telah memenangi bola tersebut. Dan saya tak faham mengapa dia diberikan kad kuning yang kedua. Saya tak nampak seperti ada follow through yang begitu kasar daripada Feroz. Saya rasa tackle yang bersih daripada Feroz. Dan ini memberikan peluang kepada Sabah
Ya, walaupun 1-0 saja, ya, kini menjadi lebih penting save yang dilakukan oleh Damian Lim. Dalam sudut pandangan pengadil, saya mungkin melihat larian yang dilakukan oleh Sadir Ramdhani dalam situasi menyerang Sedani. Dan bagi pemain yang memiliki advantage menyerang, dan apabila ada tackle yang menghalang larian untuk melakukan serangan, itu merupakan satu kesalahan mungkin dalam mata pengadil. Ya, tetapi daripada mata kita telah lihat Feroz telah memenangi bola. Dan saya rasa, ya, macam mana Razlan Joffrey tak nampak yang dia telah memenangi bola. Dengan ketiadaan Feroz, sudah tentu sedikit sebanyak memberikan tekanan di benteng pertahanan JDT nampaknya. Mampukah Sabah mampu mengambil peluang kelebihan pemain yang mereka miliki ini? Amri Yahya yang akan mengambil sepakan percuma ini. Sabah mencari gol penyamaan. Permainan berlangsung minit ke-74. Amri. Sepakan ke tengah. Tandukan yang dilakukan oleh Matthew Davis saya kira melambung ke belakang untuk sepakan penjuru pasukan Sabah. Bagi saya satu hantaran yang sangat sempurna di kawasan yang berbahaya. Kita boleh lihat bagaimana kesukaran pertahanan JDT untuk mendapatkan tandukan. Jika ada seorang atau dua pemain Sabah yang melakukan larian, mungkin apa-apa boleh berlaku. Mereka boleh miss bola dan terus dalam gol. Sadir Ramdhani berjadi tanduk keluar oleh Bekson. Sadir Ramdhani mencari ruang. Percubaan Sadir Ramdhani. Percubaan dari Sadir Ramdhani tidak tepat. Ya, baik daripada Sadil. Saya rasa di sini boleh meletakkan bola dalam kawasan penalti, tetapi dia berkeyakinan yang dia boleh melakukannya seorang. Dan kini saya rasa dengan kehilangan Feroz Baharudin, Sabah boleh mengambil lebih risiko. Apabila mereka mempunyai bola, boleh meletakkan lebih ramai pemain di hadapan. Saya kira Hector Bidoglio juga ingin melakukan perubahan pertukaran pemain. Oh, lepas. Sadir Ramdhani lepas. Hantaran ke depan. Peluang. Oh, sayang. Namun sudah offside kedudukan Farhan. Satu situasi yang mencemaskan. Ya, satu hantaran yang sangat cerdik daripada Sadir Ramdhani. Tetapi walaupun ia adalah offside, saya rasa Farhan Roslan perlu meletakkan bola ini dalam gol. Farhan Roslan bekas pemain pasukan Kedah. Dan nampaknya pertukaran pemain akan dilakukan oleh JDT. Fernando Forestieri, peledak kedua terbaik, direhatkan. Dan pertukaran di bahagian pertahanan. Pemain nombor 7 yang masuk adalah Adil Zafwan Abdul Razak, bekas kapten pasukan kebangsaan yang sebelum dilihat banyak memanaskan bangku simpanan pasukan JDT. Sepakan percuma untuk JDT. Bekson dikasari oleh Taiki Kagayama. Ya, baik kawalan daripada Bekson. Dan apabila Taiki Kagayama datang, dia dah memusingkan badannya, menggunakan badan untuk menghalang, memaksa Taiki melakukan kekasaran. Nacho mententeramkan, memperlahankan rentak permainan. Bekson diapit oleh Taiki. Bekson dipersalahkan. Sepakan percuma untuk Sabah. Ra Wilson, kapten pasukan Sabah. JDT beraksi dengan 10 pemain. Feroz Baharudin, pertahanan muda, menerima 2 kad kuning untuk layangan kad merah.
Kecederaan yang dialami oleh Shane Lowry membuka ruang kepada Feroz Baharudin diturunkan selaku pemain pertahanan oleh Hector Bidoglio. Ada kekasaran dari Taiki Kagayama. Taiki Kagayama, pemain berusia 25 tahun dari Jepun, pernah mewakili pasukan bola sepak Kansai University di Jepun dan pernah beraksi di Liga Finland. Dan kini Syahrul bergandingan bersama Aidil di bahagian tengah pertahanan JDT dengan kejayaan Feroz. Ada pelanggaran di sana. Arif dan juga Gerald. Jersey number yang dipakai oleh Gerald Gadit seakan-akan seperti nombor 6 . Dia dari segi pendaftaran nombor 5. Dari tempat kita mengulas seperti nombor 6. Ya, daripada mata kasar kita boleh tersilap dengan Pak Tesu. Ya. Inilah pertembungan di antara Arif Aiman dan Gerald Gadit. Arif Aiman turut tercalon dalam ikon Sukan Harapan oleh salah sebuah akhbar terkemuka negara, iaitu ikon sukan lelaki kelab JDT juga tercalon dalam anugerah ikon sukan tersebut sebagai antara calon bagi kategori ikon persatuan ataupun kelab sukan terbaik. Sedikit tergelincir kawalan yang mau dilakukan tadi oleh Pak Tesu. Leandro untuk JDT. Farhan dipersalahkan, sedikit menolak mungkin Leandro. Permainan berbaki 9 minit lagi di Stadium Likas pada aksi separuh akhir pertama TM Piala Malaysia 2022. Sedikit kuat tolakan mencari Kobinong dari Syahrul. Menjadi tampan Pak Tesu. Ada tarikan, sepakan percuma. Kad kuning untuk Leandro. Dan dengan layangan kad kuning itu bermakna Leandro juga tidak dapat beraksi pada aksi separuh akhir yang kedua kerana telah pun mengumpul 2 kad kuning. Ya, dan memang ada tarikan daripada Leandro ke atas Pak Tesu dan sekali lagi inilah peluang-peluang yang perlu diambil oleh Sabah. Mereka perlu mengambil kesempatan ke atas kelebihan satu pemain. Tak silap saya rasa 10 kad kuning telah dikeluarkan hari ini. Bolehkah Sabah mengambil peluang penting melalui sepakan percuma ini? 6 layangan kad kuning untuk Sabah dan 4 untuk pemain JDT. 1 kad merah telah pun dikeluarkan pada aksi separuh akhir pertama antara Pak Tesu dan juga Sadir Ramdhani. Sabah memerlukan gol penyamaan. Mereka perlu membawa keputusan yang lebih selesa menjelang perlawanan separuh akhir kedua. Di antara Sadir, Pak Tesu memiliki rekod sepakan deras. Sadir Ramdhani, dia mencari bahagian kiri, namun Farizal Maryas sudah pun dapat mengagak arah percubaan Sadir Ramdhani. Saya rasa Sadir tergelincir di saat yang terakhir. Di situlah yang mengakibat dan tidak mempunyai kekuatan yang dimahukan oleh Sadir.
Layangan kad kuning dikeluarkan kepada Hanafi Tokyo, pemain gantian. Hanafi Tokyo juga telah mengutip 2 kad kuning dengan perolehan kad kuning ini, bermakna dia juga tidak dapat diturunkan pada aksi separuh akhir yang kedua nanti. Dia masuk menggantikan Rizal Ghazali di separuh masa yang pertama. Ya, dan jika kita fikirkan Ong Kin Swee mempunyai banyak pemain yang cedera hari ini juga dengan kad kuning yang diberikan. Bergson, sepakan percuma untuk pasukan Sabah. Ada sedikit tolakan yang dilakukan oleh Bergson ke atas Dominic. Park Tae-soo. Sepakan percuma untuk pasukan Sabah. Park Tae-soo nampaknya memikul tugas bukan saja selaku perancang di bahagian depan, dan dia juga semakin kerap turun ketika Sabah diserang. Rawilson dengan sepakan percuma Sabah. Bekas pemain kebangsaan Rawilson Batwil mencari Amri. Farhan, lontaran untuk Sabah. Tinggal 5 minit lagi untuk tamat. JDT mendahului Sabah dengan 1 gol kosong melalui jaringan Arif Aiman minit ke-34. Clearance dari Leandro dibantu oleh Bergson. Oh, Amri. Park Tae-soo. Sadir Ramdhani. Sabah kelihatan mula menekan benteng pertahanan lawan. Dominic. Rawilson. Teruskan kata pengadil. Tackle bersih Arif Aiman ketika ini. Untuk Bergson, kembali untuk Arif Aiman. Dominic cuba membaiki kawalan Arif Aiman. Lontaran untuk JDT. Kita telah menyaksikan bagaimana menariknya pertemuan ini. Sepakan penalti yang diselamatkan, tandukannya mengenai palang, dan pelbagai aksi-aksi yang menarik. Saya kira perlawanan ini menepati tempo aksi separuh akhir, ya Saidani. Ya, intensiti yang sangat tinggi daripada kedua-dua pasukan. Oh, lepas tidak offside Arif Aiman. Arif Aiman di sana, Bergson menanti di bahagian belakang. Terjadi tanduk keluar oleh Hanafi Tokyo. Nacho Insa untuk Arif Aiman, namun sedikit ke depan. Pemain yang dilahirkan dari Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri dan meneruskan kariernya bersama Akademi Bola Sepak JDT, Arif Aiman. Penyerang muda pasukan kebangsaan itu semakin meningkat corak permainannya. Hantaran mencari Amri menjadi dikawal oleh Matthew Davis. Sabah membawa masuk Maxius Musa. Farhan Roslan direhatkan. Lontaran Gerard Kadin ditampan keluar untuk satu lagi lontaran ke dalam pasukan Sabah. Dia cuba mencari lontaran itu untuk Amri. Hanya tinggal lebih kurang 2 minit, tidak termasuk masa tambahan yang akan diputuskan oleh pengadil Razlan Jofri Ali. Saya kira aksi tambahan masa separuh masa yang kedua mungkin lebih berbanding 2 minit di separuh masa yang pertama tadi.
Namun kita tunggu isyaratnya akan dinaikkan oleh pegawai keempat Muhammad Zairul Makno. Nacho. Matthew Davis. Syahrul. Bergson. Oh, cantik hantaran ke depan mencari Kobinong, namun Damian sudah pun keluar. Damon Lee menyelamatkan sepakan penalti Bergson. JDT menghadapi cabaran untuk membawa jumlah jaringan besar dari Stadium Likas pada aksi separuh akhir pertama ini nampaknya. Afiq Fazail. Tolakan untuk Kobinong tidak tepat. Jika dilihat dari segi rekod pertemuan pada 5 perlawanan akhir di antara Sabah menentang JDT, Sabah gagal mencapai kemenangan pada 5 perlawanan terakhir itu. 4 minit masa yang dilanjutkan. Amri. Nacho mengawal permainan. Kobinong. Masa sebenar permainan sudah pun tamat. Mereka beraksi pada 4 minit masa yang ditambah oleh pengadil. JDT beraksi dengan 10 pemain. Feroz Baharudin menerima kad kuning yang kedua untuk layangan kad merah. Aidil dibawa masuk. Syahrul Saad. Sabah cuba menutup setiap ruang yang mau dilalui oleh pasukan JDT nampaknya. Leandro. Apapun yang penting, saya kira JDT perlu mencatatkan kemenangan. Tidak kira berapa jumlah jaringan. Kelebihan jaringan memberikan kelebihan. Arif Aiman untuk JDT. Arif Aiman masuk. Cantik kawalan Arif Aiman. Menjadi kuis keluar oleh Dominic. Ya, baik daripada Arif, tetapi saya rasa keputusannya untuk memotong ke dalam semula sekali lagi. Mungkin kerana tak ada gerakan daripada Bergson meluru ke arah Damian Lim. Mungkin itu adalah sebab utama. Leandro akan mengambil sepakan penjuru. Sabah merupakan naib juara 3 kali Piala Malaysia. Mereka naib juara 1996, 2002 dan 2003. Leandro memberikan isyarat kepada pengadil. Dua minit sudah pun dilalui, tinggal 2 minit lagi masa tambahan. Arif Aiman bergerak ke depan. Leandro. Nacho. Tampanan ke depan yang dilakukan tadi oleh Nathaniel yang juga baru dimasukkan nampaknya. Pemain berjersey nombor 6. Amri. Masa semakin singkat untuk pasukan Sabah mencari gol penyamaan. Mereka beraksi di saat-saat akhir ketika ini. Saya rasa mereka perlu mengambil risiko meletakkan Pak Tesu, pemain yang paling atas, supaya menggunakan fizikalnya jika mereka membuat hantaran tinggi. Hantaran, ya. Hantaran dari Jerome Gadit. Amri.
Ra Wilson. Ini mungkin gerakan terakhir yang boleh dirancang oleh pasukan Sabah. Dan tiupan whistle sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan. JDT berjaya membawa pulang kemenangan dari Stadium Likas dengan kemenangan 1-0 ke atas pasukan Sabah di Likas melalui jaringan Arif Aiman minit ke-34 permainan. Satu kelegaan pasti dirasai oleh Hector Bidoglio. Jadi Serdani, bagaimana anda melihat pertarungan ini dan peluang pasukan Sabah di Johor Bahru nanti? Saya rasa ia agak seimbang ketika ini. Apa-apa boleh berlaku di Stadium Sultan Ismail, tetapi sudah tentu kelebihan kepada JDT dengan bekalan 1 gol mereka. Dan ya, jika kita lihat perbezaan apabila Sabah bermain dalam Liga Super perlawanan terakhir di Stadium Sultan Ismail, kita memang nampak segala penguasaan daripada JDT. So ini adalah peringkat kalah mati di mana mereka perlu mengambil risiko. Mereka tidak boleh bertahan selama 90 minit. Itu perlu diubah dan sesuatu yang ya, bila kita katakan mustahil, mereka perlu percaya bahawa mereka boleh melakukan perkara yang mustahil. Jadi keputusan muktamad di Stadium Likas pada aksi separuh akhir pertama TM Piala Malaysia. Sabah tewas tipis 0-1